Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sniza. Kelas kita pada hari ini adalah part 2, iaitu sambungan daripada kelas sebelum ni, Planning and Scheduling using Microsoft Project. Okay, now step number 5 adalah linking task. So, kita dah entry task pada kelas part 1 sebelum ni. Bagaimana kita nak decide untuk hubungkan antara aktiviti-aktiviti tersebut. And then how to decide, actually based on experience, method statement, drawing and bill of quantity. Okay, network diagram. Terdapat dua method, iaitu method pertama activity on arrow AOA atau arrow diagram method ADM. Arrow diagram project, tasks or activities are represented by the arrow and connected by the node to express their logical relationship. So, aktiviti A dan B, dia dihubungkan dengan arrows dan menunjukkan logical relationship. Okay, example diagram for construction pad footing. Okay, ini adalah aktiviti sebelum dan mesti disiapkan sebelum aktiviti fix, repair and pour konkrit dilakukan. Okay, metod kedua adalah metod iaitu activity on node AON ataupun precedent diagram method PDM. Aktiviti ini ditulis di dalam node, place on node and arrow menunjukkan logical relationship. Okay, so ini adalah contoh diagram for construction pad footing. So, aktiviti ditulis di dalam node, arrow menunjukkan relationship between activities. Okay, activity sequencing ada dua. Yang pertama predecessor, activity before, dan kedua adalah successor, activity after. Iaitu activity A dan B. A adalah predecessor sebelum dan B adalah successor, iaitu activity after. Okay, link, hubungan. Okay, terdapat ada 4 link. Yang pertama finish to start, bermaksud aktiviti A mesti disiapkan terlebih dahulu, barulah aktiviti B boleh bermula. Start to start, maksudnya aktiviti A dan B boleh serentak. Finish to start, maksudnya adalah aktiviti A dan B siap serentak. Start to finish, maksudnya A mula dan B siap. Okay, lead time and lag time. Lead time adalah aktiviti yang kita boleh awalkan ataupun contohnya sebegini, 5 hari, 5 day. So, FS tolak 5 day. Okay, lag time adalah aktiviti yang kita lewatkan, kita delaykan. Okay, aktiviti dianjakkan. Contohnya adalah aktiviti A dan B dilewatkan sebanyak 2 days. Okay, tambah 2 day. Okay, critical path method adalah schedule network analysis technique, iaitu to identify critical activities and critical path on network diagram. Okay, kiraan pertama forward pass, di mana kita to find the early start time all activity, and backward pass adalah to process to find the latest finish time. Okay, critical path adalah the longer path of the planning from start until finish. Okay, exercise number 1, activity on node AON ataupun precedent diagram method. Okay, calculate ES, EF, LS, LF for activities list in the following table, then identify critical path for the network. So, ini adalah list activity, duration dan predecessor. Predecessor adalah link ataupun hubungan di antara aktiviti, setiap aktiviti. Okay, apa perlu kita buat adalah kita cuba untuk bayangkan aktiviti ni dengan melukis berdasarkan jadual yang diberi. Contoh maklumat yang diberi adalah aktiviti, duration dan predecessor. So, kita lihat aktiviti A, predecessor adalah aktiviti sebelum tiada. So, maksudnya A, aktiviti sebelumnya adalah tiada. Aktiviti B, predecessornya adalah A. So, maksudnya aktiviti B, aktiviti sebelumnya adalah A. So, B mestilah di hadapan A lah. Okay, dan kita perlu letak 9 ni adalah durationnya. Okay. So, aktiviti C, predecessornya adalah A. Yang ada C, predecessor maksudnya sebelum adalah A. Dan D, predecessornya B dan C. D maksudnya ada dua aktiviti sebelumnya, iaitu B dan C. Okay, so ada dua anak panah lah yang akan ke arah D. Okay, untuk aktiviti E, predecessornya adalah C. Okay, untuk aktiviti E, predecessornya adalah C sahaja. Okay, seterusnya F, predecessor D dan E. F,
D dan E, iaitu dua aktiviti. G predecessornya adalah E, G predecessornya adalah E sahaja. H ada dua aktiviti, F dan G. Okey, maksudnya H adalah yang terakhir. Setelah kita melukis rangkaian network ini, kemudian kita masukkan duration pada di tengah. Okey, dan kita kena ketahui early start, late start, early finish, late finish. Masa mula paling awal siap, masa mula paling awal kita mula, dan masa lewat paling lambat lah untuk kita mula. Begitu juga masa mula paling cepat siap dan masa lewat lah untuk kita siapkan. So jadi kosong pada forward pass kiraannya adalah kosong tambah 1, 1, dan 1 ni dibawa ke sini lah. 1 tambah 9, 10. Okey, dan kita tulis 10, 10 tambah 5, 15 sehinggalah siap hingga 20. Dan kemudian kita patah balik, kita akan perlu tolak 20 tolak 1, 19. 19, kemudian kita tulis pada sinilah 19 Okey, pada patah balik tu kita tulis pada bawah kan. Okey, 20 tolak 1, 19, 19 tolak 6, 13, kemudian 13. Okey, kita tulis pada sini. Okey, 13 tolak 4, 9. Okey. Jadi sebenarnya dia ada beberapa perkara lah yang kalau kita lihat ni kiraannya, kalau forward ni kita akan tambah dan backward ni akan kita perlu tolak. Okay, untuk exercise number 2, activity on arrow, AOA, activity diagram method. Okay, dia beri adalah list of activity, duration and successor. So kita kena ingatlah successor ni adalah activity selepas. Okay, kita perlu lukis juga, draw the arrow network diagram, and daripada situ kita boleh tahu berapa how many days to complete the project, identify critical activity dan juga identify critical path. Okey, ini adalah solution bagi exercise number 2. So apa yang kita perlu lihat adalah aktiviti A, successornya adalah B dan C. So aktiviti on arrow, kita perlu tulis nama aktiviti pada anak panah lah, dan ini adalah menunjukkan duration. Nombor 1, 2 dan 3 ni menunjukkan note number. Okey, okey, A, kemudian B dan C. Okey, successor adalah aktiviti selepas. So selepas A ada B dan C. Untuk B, successornya adalah H. Aktiviti B selepasnya adalah H. Aktiviti C, successornya adalah D, E, F. Untuk C ada D, E, F. Okay. D pula aktivitinya successor adalah H. So untuk D, successornya adalah H. E, successor adalah G. E adalah successor G. F, successornya I. F adalah I. Okay, G successornya adalah J. G successornya adalah J. Okay, H adalah J. So H juga J. I pun juga J. So ada 3 lah successornya sama, iaitu pergi ke J. Dan yang terakhir J pergi ke K. J successornya adalah K. Kemudian selepas K ni dah tak ada successor, maksudnya dia yang terakhir lah. Okay, so kita kena tahu dalam note ni ES, LS, EF, LF. Okay, early start, late start, early finish, late finish. Okay, so kita perlu mula dengan forward dulu, 0 tambah 2, 2. So 2 tambah 5, ada 7 kat sini. Sepatutnya tulis 7, tapi ada satu lagi arrow atau aktiviti yang akan masuk di sini. So kita hold dulu. 2 tambah 7, 9. 9 tambah 2, 11. So 7 dan 11 kita ambil yang paling besar lah. So ambil 11. So 11 tambah 9, 20. Okay, 20 tulis kat luar dulu. Then ada lagi aktiviti G dan I. So kita kena kira dululah. Okay. 9 tambah 3, 12. 12 tambah 4, 16. Okay. 9 tambah 5, 14. 14 tambah 5, 14 tambah 5, 19. So ada 16, 19 dan 20. Ambil yang paling besar lah tadi 20 tambah 2, 22. 22 tambah 6, 28. So untuk backward pass kita perlu tolak. Okay, 28 tolak 6, 22. 22 tolak 2, 20. 20 tolak 5, 15.
15 tolak 5, 10. Tapi ada lagi aktiviti yang akan kita perlu kira. So 20 tolak 4, 16. 16 tolak 3, 13. Okey. So ada 13. So kat sini lagi 20 tolak 9, 11. 11 tolak 2, 9. So kita ambil yang paling kecil lah, 9. Okey, 9 tolak 7, 2. Okey, satu lagi 11 tolak 5. Kan, 6 dan 2. So ambil yang paling kecil, 2 tolak 2, 0. Okey. So, okay, untuk laluan kritikal kita kena identify lah from late start dengan EF, LF yang durationnya sama, masa mula, masa akhirnya sama, 0022 ni. So, kita tahu aktiviti A, aktiviti 7, aktiviti C, aktiviti D, aktiviti H, J dan K. Dan durationnya adalah 28 days lah, depend on berapa dia punya unit. Okey, untuk back kepada latihan exercise kita, so kita perlukan processor untuk mengisi Microsoft Project kita lah. Untuk exercise tu, kita kena ingat aktiviti sequencing ni sama ada successor ataupun processor. Untuk Microsoft Project, kita perlu masukkan processor. Okey, so di sini kita buka exercise yang minggu lepas. Okey, kita lihat pada ruangan ni ada processor. Okey, so apa yang perlu kita buat adalah kita identify processor. Processor adalah aktiviti sebelum. Contoh di sini kita letak successornya adalah let's say performance project start, preliminary performance bond ni adalah 2 daripada 2 ni. 2 start. Okay, kalau kita tak tulis start, Microsoft Project dia akan default dia finish to start lah. Okay, kalau kita nak start to start, maksudnya project start ni sama-sama serentak dengan performance bonds. So kita kena letak 2 SS kat situ. Okay, lepas tu 2 SS juga kita boleh letak kat excavation. Ini based on experience lah. Okay. Okay, kemudian pad footing. Aktiviti sebelumnya adalah aktiviti nombor 14 iaitu excavation. Okay, bagi column stump, aktiviti sebelumnya processornya adalah aktiviti pad footing, barulah boleh buat column stump. Kemudian ground beam and slab, processornya adalah column stump. Okay, untuk column kita perlu siapkan aktiviti ground beam and slab lah. Okay, so kita letak number 17, processor nombor 17. Untuk roof beam, kita mesti siapkan kolom terlebih dahulu. So kita perlu letak aktiviti nombor 19. Di roof cover, boleh letak processornya adalah 20. Roof covering adalah 22, iaitu selepas kita letak steel roof trusses lah. Okay, brickwork. Brickwork saya letak 23. Lepas saya letak roof covering, kita boleh buat brickwork. Kemudian plastering, kita ada plastering, kita boleh letak selepas kerja brickwork selesai. Kalau ada lagi yang setara ataupun kita nak letak sama pun boleh. Itu contohnya kita nak letakkan dia plastering ni masa mechanical and electrical ni kan. So dia buat wiring, so dia ada plastering kat situ, so kita boleh letak 31. Okay, painting. Kerja-kerja painting saya letak 26. Okay, selepas plastering. Okay, selepas tu saya nak letak selepas ceiling. Okay, 30 dan juga 31 selepas M&E. Okay, floor tile, let's say kita letak 30. Tu selepas kita buat ceiling, kita nak letak floor tile. So, dia maksudnya sebelumnya adalah ceiling lah. So, kita letak 30. Ceiling sebelumnya adalah saya letak 25, iaitu selepas brickwork.
Okay, and mechanical, electrical, electrical kita boleh letak pada 25. Okey, yang terakhir kita boleh letak 12 dan juga 31. Iaitu 12 ni adalah building Iaitu tajuk pada building. Okey, kita letaklah sebab senang kita nak monitor dia. Dan yang terakhir adalah M&E, kerja-kerja M&E. So kita telah pun masukkan link ataupun hubungan relationship lah antara aktiviti di dalam kolom processor. Okey, selepas itu kita perlu auto schedule Okay, to convert from manually schedule to auto schedule, kena select task dulu, then baru kita generatekan auto schedule. So kita select task, kemudian kita auto schedule Okay, so selepas itu kita dah save dulu, save dokumen ni. Okay, so setakat itu untuk task bagi task kedua. Okay, untuk lebih memahami bagi manual CPM manual, saya minta pelajar-pelajar untuk siapkan individual assignment dan submit dalam Edmodo. Okay, individual assignment ini adalah soalan bagi CPM manual di mana anda perlu melukis network diagram berdasarkan aktiviti yang diberi dan menggunakan predecessor dan cuba dapatkan value seperti ES, EF, LS, ALF dan total float dan berapa how many days to complete dan juga melukis membuat garisan critical path pada diagram tersebut. Okey, selamat mencuba. Terima kasih. Assalamualaikum.